Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi pada hari ini bersama-sama dalam program Salam Eid Ramadan yang disiarkan setiap hari di laman Facebook dan juga laman YouTube Salam Baitullah. Jadi kepada anda semua yang sedang menonton, jangan lupa komen, like dan share untuk ditonton juga oleh rakan-rakan kita yang lain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas kurniaan nikmat dan rezeki untuk kita bersama pada hari ini. Dan seperti biasa kita ada topik menarik yang akan dibincangkan bersama-sama dengan tetamu jemputan yang kita jemput khas secara dalam talian. Dan pada hari ini topik kita adalah keajaiban bersedekah. Dan ustaz yang kita jemput pada hari ini adalah tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Dr. Izhar Arif. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Semua sihat, Alhamdulillah doktor. Baik doktor, jangan kita buang masa lagi. Topik utama kita pada hari ini iaitu keajaiban bersedekah. Tapi saya nak juga cakap ni, maknanya ialah ada kisah-kisah yang dikongsikan rakan-rakan. Maknanya kisah antaranya adalah orang kaya, orang berduit tetapi sedekahnya kurang. Dan waktu yang sama ada orang kaya yang berduit tapi sedekahnya banyak. Konteksnya berbeza. Lepas tu ada orang susah, dia masih mampu bersedekah walaupun untuk diri dia dan keluarga dia pun kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup, tapi dia masih mampu untuk bersedekah. Apakah kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh mereka untuk bersedekah tu, doktor? Silakan. Okey, sebenarnya kalau kita lihat kepada orang yang suka bersedekah, orang yang yakin kepada sedekah, sebenarnya mereka ini berpegang dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Setiap apa yang kamu infakkan, apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu kongsikan daripada nikmat ini, Allah akan hitung sama ada diberikan nikmat ini di dalam dalam perkuburan. Maksudnya bila kita mati, masa tu baru kita tahu bahawa hebatnya sedekah. Yang kedua, kita akan mendapat nikmat itu bila? Apabila kita berada dekat padang mahsyar. Masa itulah baru kita tahu, ya Allah, rupanya amalan-amalan yang kita buat selama ini, yang kita buat dekat dunia dulu, sama ada daripada sedekah amah, sedekah umumnya, daripada zakatnya, daripada wakafnya, daripada apa lagi it'amut ta'amnya, semua itu akan menyebabkan kita bahagia di padang mahsyar, dikurangkan azab ataupun diangkat daripada azab dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, itulah hebatnya sedekah yang kita beri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran tadi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, setiap benda yang kamu infakkan ini akan menyebabkan kamu mendapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, hebatnya sedekah yang pertama, dan orang-orang yang banyak memberi sedekah tu dia yakin bahawa semua ini ada pada mereka bila mereka memberi. Pertama, turfa al-bala. Bila kita banyak bersedekah, banyak membantu orang, Allah jauhkan dia daripada musibah dan bala. Kalau Allah bagi dia ujian pun, ibtila, dipanggil ibtila, ujian, dia boleh sabar. Alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak anggap pun itu satu bala kepada dia, tetapi dia anggap itu sebagai ibtila, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Bila mereka diuji, sebab dia tahu, dia redha, dia dah biasa memberi, dia biasa tengok orang susah. Jadi dia kata, Allah, aku ni Allah uji sikit, ada lagi susah. Tengok, nampak tak? Dia akan dijauhkan daripada balak fizikal ataupun balak mental. Maknanya hebatnya sedekah yang mereka lakukan. Hebatnya sedekah yang mereka yakini ia akan memberikan impak kepada mereka. Yang kedua, apabila dia banyak bersedekah, apa yang akan dapat daripada sedekah itu? Tuwassi'un ni'mah. Apabila kita banyak bersedekah, dia yakin lagi banyak aku bagi, lagi banyak aku dapat. Ni baru sekejap tadi, seorang jutawan, dia nak sedekahkan makanan untuk berbuka puasa lebih daripada 2,000 orang. Dia tak nak tulis pun nama dia tak nak tulis pun nama syarikat dia, tak nak tulis langsung. Dia kata, dia tulis dekat kotak tu, sumbangan ikhlas.
bawah dia tulis doakan saya. Di WhatsApp kat saya, dia kata, Ustaz boleh tak saya tulis sendiri, saya tak mau tulis nama saya, tapi saya nak tulis, saya nak biar orang baca, Allah tahu saya yang bagi, dia baca doakan saya, dia buka kotak doakan saya, orang tu akan doakan. Tuan-tuan, ni jutawan. Dia ni saya kenal dia sebelum ini, dia bukan jutawan, dia orang biasa-biasa. Tetapi disebabkan pemurahnya orang ni, bila dia ni selalu membantu orang, Allah buka laluan, sehingga dia menjadi jutawan. Bayangkan pergi Mekah tuan-tuan, dia niat dia nak pergi Mekah. Kadang-kadang petang ni mesyuarat, esok tengok-tengok dah ada kat Mekah dah. Lepas 4 hari balik pula KL. Pergi Mekah tu macam balik kampung bang. Ya Allah, rezeki Allah bagi. Tengok, sebab dia tahu bila memberi, dia kata, Ustaz saya yakin sangat, bila saya bagi, Allah buka tu pintu rezeki. Tu, nombor 2. Yang ketiga, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, hebatnya sedekah ni sebab apa? Sebab bila dia banyak memberi sedekah, Allah bagikan kesihatan kepada dia. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, dawu mardakum bis sadaqat. Ubati penyakit-penyakit kamu itu dengan sedekah. Bila kamu banyak memberi, banyak membantu orang, Allah bagi kepada kamu kesihatan. Orang kata, Ustaz, macam mana? Apa kaitan sedekah dengan sihat? Tuan-tuan, bila kita bagi ke orang doakan kita, ya Allah, kau bagilah kesihatan kepada orang yang memberi ni, ya Allah. Kau bagilah kesihatan kepada Ustaz Izhar tu, ya Allah. Kau bagilah kesihatan kepada si fulan bin si fulan tu, ya Allah. Kalaulah 10 orang, 20 orang, 100 orang, 1000 orang doakan kita, tidakkah mudah urusan kita, tuan-tuan yang dikasihi sekalian? Itu sebabnya jangan main-main. The power of sedekah, hebatnya sedekah tu. Nombor 4, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apabila kita bersedekah, dia mengeratkan suatu rahmi antara orang kaya dengan orang miskin. Antara kita dengan sahabat handai, kita dengan jiran tetangga, kita dengan adik-beradik, kita dengan banyak ceritalah. Kalau bab sedekah ni dia mengeratkan suatu rahmi. Orang akan ingat kita, tuan-tuan. Tapi kalau orang bakhil, orang akan ingat juga tapi tak memberikan apa-apa faedah. Orang bakhil, kata Nabi SAW, tidak akan masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Dia tak akan masuk syurga kalau dia tepi dia ada orang susah yang tak makan, sedangkan dia bermewah-mewah. Dia tidak akan masuk syurga kalau zakat dia tak pernah keluar langsung. Dia tak akan masuk syurga kalau dia tak pernah menyimpan untuk anak-anak yatim, membantu anak-anak yatim. Itu sebabnya Nabi SAW selalu pesan kepada kita, ana wa kafil yatimi kahataini, aku dengan orang yang jaga anak yatim rapat macam ni, rapat di padang mahsyar. Apa maksudnya tu? Maknanya dia bantu orang-orang susah, bantu anak-anak yatim. Sebab itulah kekuatan daripada sedekah. Sedekah ini umum. Di bawah sedekah ada zakat. Di bawah sedekah ada hibah. Di bawah sedekah ada orang kata apa, wasiat. Di bawah sedekah ada itu sebabnya Nabi SAW selalu berpesan kepada kita, kalau nak masuk syurga ni mudah sangat. At'imut ta'am, banyakkan bagi makan pada orang, kata Nabi. Banyakkan bagi makan kepada orang. Sebab apa? Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga Allah dalam keadaan tenang dan aman damai. Itu hebatnya, tuan-tuan. Itu sebabnya bulan Ramadan, bulan infak, bulan banyakkan bersedekah. Bantu masjid dan surau, bantu orang nak buka puasa, bantu jiran tetangga yang tak cukup, nak makan dan minum, nak berbuka, nak bersahur. Semua itu salah satu daripada kaedah untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Azza wa Jalla. Itulah kehebatan sedekah yang sebenar. Sebenarnya banyak lagi kalau nak cakap tentang kehebatan sedekah ni. Kita amalkan dulu 4 perkara ni. Yakin insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan juga di akhirat, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Baik, Dr. Izhar, itu dia. Doktor, tadi Dr. ada sebut sekurang-kurangnya kita membantu orang yang nak berbuka puasa. Itu antara sedekah juga. Ada tak lagi yang lebih kecil lagi amalan untuk kita bersedekah juga dalam bulan Ramadan ni? Yang paling kecil lah, yang paling senang lah, Doktor. Ada lagi tak? Yang kalau paling senang, yang paling senang dan tak payah guna duit pun. Apa dia? Kita tolong sama-sama menyebarkan kebaikan. Kita ada Kita ada Facebook, Instagram. Hari ni makcik yang dah tak ada gigi pun ada Instagram. Jangan main-main. Instagram ni mudah.
kita kongsi ayat Quran, kongsi hadis Nabi, kongsi kata-kata hikmah, kongsi kata-kata motivasi. Orang like, itu sedekah. Tengok sedekah ni banyak kalau kita nak luaskan dia punya konsep. Kita sama-sama kongsikan maklumat, itu dinamakan sedekah. Like benda-benda baik, itu namakan sedekah. Jadi apa pasal kita jadi susah sangat nak bersedekah? Sedangkan Nabi kata ibtisamuka li akhika sedekah. Senyuman pun menjadi sedekah kepada kawan-kawan kita, sahabat handai kita. Tengok hebat kan sedekah. Wallahu a'lam. Wallahualam. Sebenarnya doktor, itu dia, sedekah itu mudah, sedekah itu ada pelbagai cara, daripada yang seringan-ringan sampailah yang sebesar-besarnya doktor. Ya, betul. Baik, kita akan kembali dengan segmen yang kedua selepas ini, segmen soal dan jawab bersama-sama dengan Yang Berbahagia Dr. Izhar Arif pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika kembali selepas ini dalam Salam Eid Ramadan. Jika anda diarahkan untuk melakukan pengasingan diri di rumah, anda sememangnya perlu berada di rumah. Anda tidak perlu ke tempat kerja, ke sekolah ataupun ke kawasan awam yang lain. Dan anda sepatutnya tidak boleh menerima pelawat ketika di rumah. Sekiranya anda mengalami gejala seperti batuk ataupun demam, anda boleh mendapatkan nasihat melalui telefon. Jangan terus ke pusat perubatan atau hospital bagi mengelakkan jangkitan merebak. Jika anda berada sendirian di bilik ataupun di rumah, anda perlu memastikan pengudaraan di bilik berada dalam keadaan baik dan juga pastikan pintu sentiasa ditutup. Sekiranya anda perlu berkongsi bilik mandi atau menggunakannya selepas orang lain, jangan berkongsi tuala dan juga peralatan mandian. Sisa buangan atau sampah perlu menggunakan 2 lapis plastik kerana jika anda disahkan positif, ia akan dilupuskan secara berasingan. Jika anda tinggal sendirian di rumah, anda boleh memesan ataupun membuat pembelian secara dalam talian, atau anda juga boleh meminta bantuan rakan-rakan untuk membuat sebarang pembelian. Tetapi mereka haruslah meletakkan barangan tersebut di hadapan pintu. Setiap 4 daripada 5 orang yang dijangkiti coronavirus bermula dengan gejala yang ringan dan juga biasa. Justru pengasingan diri di rumah sangat penting bagi membantu mengekang jangkitan dari terus merebak, terutama untuk golongan yang berusia dan juga mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Kembali semula dalam di Facebook dan juga YouTube Salam Baitullah kita pada hari ini bersama-sama dengan Yang Berbahagia Dr. Izhar Arif membincangkan topik sedekah ataupun yang lebih tepat sekali adalah keajaiban bersedekah. Ramai yang tahu, ramai juga yang tidak tahu bahawa sedekah ni penuh dengan pelbagai kelebihan dan juga keajaibannya. Baik, Doktor, kita ada 3 soalan daripada para penonton yang bertuah untuk dipilih pada hari ini. Baik, okey. Doktor, soalan yang pertama. Daripada seseorang ni, dia kata saya ada sedikit duit untuk diri saya. Okey. Kalau saya sedekahkan sebahagian ataupun sedikit pada duit itu, dia akan jadi tak cukup pada diri saya nanti. Ataupun bagaimana sebenarnya keadaannya nanti, Doktor?
Silakan. Okey. Dia ada dua. Pertama, kalau dia ada sebahagian kecil duit untuk disedekahkan dan juga untuk diri dia. Kalau perkara itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada dia dan mudarat kepada anak beranak dia, maka tak perlulah dia untuk bersedekah kerana dia tidak mempunyai kemampuan. Jadi dia tak perlulah bersedekah dengan harta wang ringgit, tetapi dia bersedekah dengan kederat yang dia ada. Dengan senyuman, macam saya katakan tadi, dengan membantu orang tanpa mengeluarkan wang ringgit, tapi dia niatkan segala kerja-kerja amal dia itu sebagai sedekah. Dia dapatlah satu amalan sedekah. Ini bagi orang yang tidak mampu nak keluar tapi dia nak sangat keluarkan duit dan dia tak mampu. Jadi dalam hal ini dia boleh melakukan orang kata apa, kerja-kerja amal dan niatkan sedekah. Jangan dia lemparkan diri dia dalam kehancuran pula, sampaikan dia bersedekah sampai anak bini tak makan. Itu tak dibenarkan dalam Islam. Kita kena pastikan keluarga kita dapat makan. Itu penting. Nombor dua, kita ni cukup. Kalau kita sedekah pun cukup, cuma kita makan kita tu jadi kecil. Portion makan tu jadi kecil. Contoh, kita sepatutnya boleh makan seekor ayam, ayam bakar. Tapi kalau kita nak sedekah ni, kita terpaksalah bagi jiran tetangga sikit, tinggallah suku daripada seekor tu untuk kita. Jadi dalam hal ini, kata Imam Al-Ghazali, dipanggil mustahab, digalakkan sangat kita berkongsi-kongsi nikmat, kita kurangkan bahagian kita dan kita kongsikan dengan rakan-rakan. Dalam masa yang sama kita tak mudarat pun, cuma kurang sikit dia makanannya. Maka dalam hal ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ini terasa nak memberi kepada orang tu walaupun dia tak cukup sebenarnya, tapi dia tetap nak buat demi untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua. Pertama, tak digalakkan sebab dia memang tak mampu dan akan mudaratkan keluarga dia dan keluarga dia kalau dia memberi. Yang kedua, dia tak mendatangkan mudarat, cuma dia akan jadi sedikit kurang lauk dan sebagainya. Maka itu digalakkan. Sebab apa? Sebab nak mengajar kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada semua orang yang kita sayang. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia. Baik doktor, soalan kedua doktor. Ini nama dia dilema hari Jumaat. Dilema hari Jumaat. Biasalah biasa kalau kita pergi masjid sedekah kan. Ada orang tanya, dalam poket saya ada RM10 dan juga RM5. Yang mana saya patut letak sama ada RM5 ataupun RM10? Macam mana doktor? Okey, sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita lakukan untuk kebaikan. Pada masa yang sama, kita sedekah mengikut kemampuan kita. Jadi kalau kita ada 10 dengan 5, kita lihat kepada kemampuan kita. Kalau kita mampu 5, kita bagi 5. Tapi kalau kita mampu 10, kita bagi 10. 5 tu kita pakai. Dan kita boleh ambil lagi dalam bank dan sebagainya. Itu tidak ada masalah. Jadi tengok kepada kemampuan kita, tengok kepada kita punya kelayakan untuk memberi sedekah, memberi bantuan atas dasar fi sabilillah. Jadi dalam hal ini tidak ada risaunya. Kalau tuan-tuan ada sebahagian mereka dia mampu nak bayar 5, nak bagi 5, dia bagi 5 dalam tabung. Ada orang dia kata tak ada masalah, saya ada lagi duit dalam akaun. Dia bagi 10. Ada orang tak, dia ada RM15, 10 dengan 5, dia bagi semua sekali. Semua ini mengikut kepada kemampuan, tapi yang pasti lagi banyak dia memberi ke jalan Allah, lagi banyak Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga beliau insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Baik, itu dia. Doktor, soalan yang terakhir, soalan yang ketiga daripada satu individu ni, dia kata kisah ni biasanya berlaku semasa sebelum PKP lah. Misal kata pergi makan di kedai-kedai dan sebagainya. Tiba-tiba adalah kita didatangi oleh seseorang, sama ada kanak-kanak ataupun orang dewasa yang meminta sedekah. Jadi automatik sama ada kita akan berfikir sama ada perlukah kita bersedekah, dalam waktu yang sama fikiran kita ni fikir, oh ini sindiket ataupun ini tak betul. Apa yang sebaik-baiknya doktor? Kalau kita tidak yakin itu sindiket ataupun tidak, kenapa kita tidak memberi dan kita memberikan apa yang kita mampu daripada nikmat yang Allah dah satu sindiket, maka kita biarkanlah.
Tapi kalau kita rakyat itu betul-betul mempunyai sifat-sifat orang yang memerlukan, maka berikan saja, tidak ada masalah. Memberi itu tidak merugikan kita, sedikit ke tak sedikit ke, dia tetap sedekah kalau kita memberinya dengan keikhlasan. Tapi kalau orang itu dia ambil sebagai seorang sindiket, maka dia akan berdosa dan dia jawablah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bagi orang yang suka buat sindiket-sindiket tu, kau jawablah depan Allah Taala. Tapi kita yang bagi ni, sama ada sindiket ataupun tidak, sebab kita tidak tahu, kita akan dapat pahala sedekah insya-Allah. Jangan risau. Benda itu semua tu selagi mana dia keluar daripada poket kita, kita niat pula ikhlas untuk memberi dan niatkan sedekah, kita akan dapat pahala daripada amalan kita insya-Allah. InsyaAllah. Itu dia 3 soalan yang telah pun dijawab oleh Dr. Izhar Arif yang dalam waktu yang sama mungkin akan menyuraikan sedikit kesulitan, kekusutan dalam fikiran kita ni yang biasanya berlaku dilema untuk kita bersedekah. Doktor, Baik, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini untuk segmen yang ketiga, segmen yang menjadi pilihan penonton pada setakat ini, segmen perkongsian doa-doa harian, doa-doa ringkas yang boleh kita amalkan untuk sepanjang Ramadan dan juga Syawal nanti insya-Allah. Jadi kita akan kembali selepas ini bersama dengan Dr. Izhar Arif. Jangan ke mana-mana dalam Salam Ramadan. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.
Alhamdulillah, terima kasih banyak di atas kesetiaan anda menonton di laman Facebook dan juga di YouTube Salam Baratullah pada waktu ini. Program Salam at Ramadan pada episod kali ini. Terima kasih banyak. Topiknya seperti anda semua telah tahu adalah keajaiban bersedekah. Jadi ia sedikit banyak akan membantu kita dalam melaksanakan pelbagai ibadah dalam bulan Ramadan ini, terutamanya untuk aktiviti ataupun amalan bersedekah kita. Baik doktor. Segmen yang terakhir kita perkongsian doa ringkas untuk hari ini. Silakan doktor. Okey. Mari kita sama-sama berdoa dengan satu doa yang mana doa ini kita doakan untuk mempermudahkan tugasan kita dipermudahkan, rezeki kita dipermudahkan. Baik. Kita doa, ya Allah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir. Ya Allah, wahai Tuhan, ya Allah, permudahkanlah. Wala tu'assir, ya Allah, wahai Tuhan, jangan kau sukarkan. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, kau akhiri segala amalan dan kerja-kerja buat aku ini dengan kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu adalah doa yang kita boleh amalkan. Semoga Allah permudahkan urusan dan kerja-kerja kita harian. Tambahan-tambahan pula kita berada di musim PKP ataupun musim kita berjaga-jaga daripada terjebak dengan wabak COVID-19. Pada masa yang sama kita juga memerlukan masa untuk mencari rezeki. Semoga Allah permudahkan dengan doa tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah, itu dia perkongsian daripada Dr. Izhar Arif, tetamu kita pada hari ini dalam Salam Ramadan. Semoga anda semua mendapat manfaat. Doktor, insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siaran-siaran yang akan datang. InsyaAllah. Jaga diri, doakan kami dan doakan kita semua insyaAllah doktor. InsyaAllah. Terima kasih banyak Syam. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia tadi para penonton sekalian, perkongsian bersama dengan Dr. Izhar Arif untuk topik kita keajaiban bersedekah. Jadi jangan takut, jangan risau untuk bersedekah, yakin dan insya-Allah ada bahagiannya untuk kita yang berani bersedekah, yang bersedia untuk bersedekah dari segi pahalanya sama ada di sini dan juga di akhirat nanti insya-Allah. Jadi bertemu lagi dalam esok, jangan lupa Salam Ramadan. Untuk episod yang seterusnya apa tajuknya, tunggu, dan kita akan bertemu lagi bersama saya dengan sekian dulu daripada saya Syam Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.